Okey, selamat sejahtera memandangkan situasi menjadi semakin uh, susah untuk diterima, So saya dan setiap kali saya membuat video klip, saya akan telah memberitahu saya tidak mahu seseorang atau sekumpulan atau beberapa kumpulan untuk menyangkut dengan tindakan undang-undang kalau mereka bersalah. Itu bukan keinginan saya. Keinginan saya adalah satu saja. Walaupun kita tahu kebenaran hidup kami dan pasal itulah saya pertama kali pergi ke Singapura, walaupun tak tahu untuk merokok. Ada sekumpulan orang besar nak menyangkutkan saya dengan kes dekat Singapura. Thank God saya belum lagi mula merokok. So ni kerana dari kecil apa yang saya perhatikan, apa yang saya tahu, apa kebenaran yang saya tahu, apa sedang berlaku dan apa kemusnahan yang sedang dibuat, macam mana rumah diamilikan. So banyaklah, kalau banyak saya dah tahu. So mungkin VIP ini boleh dikenali sebagai seorang yang terlalu kuat sehingga semua yang saya tengok VIP yang lain yang saya kenali pun mereka mengaku mereka yang buat, mereka mengaku banyaklah. Kalau terang-terang mereka menyatakan mereka yang buat, mereka yang menyiksa budak-budak. So terang-terang kita pun tahulah secara sulit ada belakang ada seseorang VIP yang memaksa mereka untuk membuat. Itulah saya kata, sebagai seorang warga negara Malaysia di kasta rendah, saya minta tolong sajalah. Saya dekat sini ada jaga banyak kebajikan. So sekarang anda menakutkan saya tidak akan takut kerana saya tahu banyak kebenaran. Datin dari kaum India pun tersangkut dengan adegan yang tidak baik direkod. So memandangkan orang kedua datang ke dalam kehidupan saya, Ravindran Siwan dari Sentosa, tapi asalnya dia Bidor Perak. So tengok cara dia membuat berasrama dengan kita, suruh kita tengok macam Ella, suruh kita tengok. So saya tahu seseorang sedang menyaksikan atau sekumpulan sedang menyaksikan aksi-aksi. Dan adakah ini patut berlaku kepada semua wanita? Memandangkan ini adalah perangkap yang mereka buat sendiri. Saya tahu ini perangkap. Mungkin dikatakan kita gatal, kita tak boleh duduk dengan seorang lelaki, kita ni gatal, tak boleh jadi perempuan soleh. Banyak sebab disebabkan saya telah dari kecil duduk dengan beramai-ramai ibu janda, single mother, perempuan bermasalah, perempuan yang lari dengan lelaki lain. Saya tahu setiap cara apa yang mereka buat. Jangan, kalau 100% ada kejadian perempuan menjadi jalil atau gatal dalam alasan kamu 90% adalah kegiatan Nadwa Gini. Sampai sekarang saya belum tahu siapakah Nadwa Gini. Belum sumpah saya tidak tahu. Kan apa yang berlaku dekat Persatuan Rumah Anak Yatim, dan saya tahu
apa-apa video artis-artis Malaysia Melayu saya ada tengok artis Bollywood Punjabi Sing pun saya ada tengok so saya tidak mahu inilah saya ada tengok seorang artis Bollywood Hindustan yang terkemuka. Dia dah masuk dalam filem India pun ada. Saya tengok dia mandi di dalam sebuah hotel, sedang tukar tuala wanita. Bukan, rakaman tu bukan dari atas kepala dia, boleh tengok dari rakaman muka dia. So macam ni selalu saya ada menyaksikan banyak video. So tentulah sebelum saya keluarkan kebenaran, tentu saya akan dimusnahkan atau kehidupan saya akan dimusnahkan pasal itu. Mereka tergesa-gesa hantar saya Singapura dan nak kenakan saya dengan Singapore drug case. Kenapa kamu nak buat sebegitu? Tidakkah kamu menjadi seorang VIP atau berkedudukan tinggi? Tidakkah kita mempunyai jalan yang lain untuk kita menjadi kaya? Dan tolong, so saya tidak mahu menyatakan terus terang siapa-siapa yang saya pernah tengok, apa yang pernah tengok orang-orang artis-artis yang terkemuka dengan dunia perfilman Malaysia. Mereka pernah dikena, saya tidak mereka cerita, saya tahu semua kebenaran. So memandangkan kamu membuat perkara yang kejam ini, kita pun ingat kalau anak kita sendiri, kalau saya lah pembuat video-video ni, kalau anak kita sendiri ada kita buat. So anda memerlukan siapakah kamu ini? Bolehkah saya tahu siapakah kamu ini membuat wanita-wanita sebegini walaupun mereka hanya dalam keadaan rumah tangga bermasalah. Kamu dari awal dah start mula untuk memerangkap mereka dan membuat semua fitnah ke atas, walaupun mereka datin, walaupun mereka artis, walaupun mereka kasta rendah. Kenapa kamu buat sebegitu? So okey, sini saja itu. Bukan satu, bukan dua, banyak artis saya ada tengok. Artis Melayu pun ada. Saya tidak mahu mengeluarkan. So untuk ini kamu mahu bunuh sajalah. Saya tak tahan lagi lah. Walaupun kita tahu kita bukan hamba abdi untuk seseorang ataupun dibeli oleh seseorang. Tolong kita bukan hamba abdi untuk seperti yang kamu membuatkan cerita-cerita itu. Kerana dalam 19 tahun saya kerja di kedai pokong sebelum Sungai Buloh, kedai emas, kedai pokong. Sebelum itu sebulan training dekat Klang itu Gradol. Gradol dalam 2 minggu saya dah menghabiskan latihan saya. Dan pada masa itu kita sedang tinggal di sebuah rumah banglo dan seorang maid Filipina bekerja dengan dekat kedai emas. Bukan kerja yang berat, kerja macam ringan-ringan, sapu, bagi air, pergi balik hostel dia akan buat breakfast untuk saya. Saya marah dia, janganlah datang rumah pun you saya punya kawan, tak payahlah buat, saya bukan orang atas untuk you lah, you are my friend, don't do that. So banyak kalau nak ceritakan, banyak boleh saya ceritakan. So selepas itu saya bermula kerja di kedai pokong. Okey, saya seorang India menjaga section orang barang India, barang kemas orang India. 2 orang Cina, budak Cina, satu dari Sabah, satu dari Sarawak. Mereka memang fasih dengan Melayu tinggi. Manager adalah orang Cina juga, dalam 30-an, muda Cina, lelaki. Dan asistennya adalah 40 lebih. Setiap kali orang berpakaian formal, terutamanya orang Melayu datang ke kedai emas saya sedang kerja, bos yang kedua akan melari menyorokkan dirinya. So saya tanya, kenapa setiap kali orang Melayu datang dengan baju formal you pergi semuanya? I takut mereka dari government. So ada sesuatu lah, saya pun tak faham lah kenapa kamu orang buat sebegitu.
So pada suatu hari saya sudah ceritakan dah 2-3 kali datang seorang lelaki India dengan seorang orang putih sudah lama dia datang, sudah lama kita kenal, ada kawan so kita memang dah kenal. Suatu hari saya sedang menunggu bas pukul 10.30, bas yang terakhir 11.30. 10.30 tidak dapat bas dari Sungai Buloh. Sungai Buloh Army Camp sebelah adalah glass factory, depan adalah hospital Sungai Buloh. So tak dapat sampai dah pukul 12 tak dapat bas. So saya tengok orang yang saya kenal yang datang dengan orang putih itu dia pun datang dengan kereta. So dia kata, kenapa tunggu lagi bas? Kerana saya memang tak ambil duit taksi ke, hanya bawa tambang bas saja. So apa kita kan dia customer yang selalu datang, kita dah kenal. So dia suruh naik, dengan berfikir panjang saya pun naik. Saya naik, dia kata nak hantar tolong saya balik ke rumah, ke Kundang, dari Rawang ke Kundang Sungai Buloh. So setiba sebuah lorong perkampungan gelap tau, baru mereka membuat construction rumah-rumah banglo besar-besar, tapi itu kampung Melayu. So tiba-tiba dia berhenti dekat sana, sudah mula mencabul saya. So mereka menyatakan saya ikut dengan orang. Lepas tu dia buat perkara yang seronok dengan saya pun mengikut buat. So kalau ikut dengan dia, kalau ikut dengan kemauan nafsu dengan dia, saya takkan buka pintu lari dari sini, dari sana. Dan keadaan kampung pembikinan renovation rumah-rumah banglo tu adalah dalam keadaan gelap. Kalau nak tengok dari kiri pun, dari kanan pun, kita tak boleh tengok seorang pun. So saya memandangkan saya tidak tahu orang itu terlalu giarak. Saya tidak membuka pakaian atau skirt apa-apa. Ini dikatakan rogol. So mereka menyatakan sudah bertunang, saya sudah bersetubuh dengan orang yang saya kenali. Ini bukan dikatakan seronok bersetubuh dengan kehendak lelaki yang tidak kenali. Ini dikatakan kes rogol. So memandangkan kalau kes saya boleh diambil oleh polis, ini menjadi kes rogol, bukan kes yang betrayal to husband. So macam ni lah mereka buatlah, selalu mereka yang buat dengan adanya perangkap army, askar, network dengan teknologi sains yang canggih. So semua ada di tangan mereka, tapi sehingga saya tidak menyedari apakah kegunaan implan ini dan bagaimana ia boleh dipergunakan. Walaupun orang dari kayangan datang, implan ini tidak boleh ditewaskan. Mana-mana orang-orang Islam ke, orang-orang yang beragama tinggi ke. So memandangkan, so saya seorang yang tidak mempunyai siapa-siapa, ayah dia bunuh sengaja dan ibu pun tak ada. Memandangkan mereka memisahkan keluarga saya dengan plan yang mereka sudah sedia ada. Lepas tu mereka menyatakan saya tidak boleh duduk dengan seorang suami yang diam, seorang suami yang bersopan, seorang suami yang beradab lah tu. Sudah habis. So tengoklah ini selepas mereka buat hari ini pun mereka tidak mau membenarkan bekas suami saya bersua dengan saya. Memandangkan setiap langkah, setiap sebiji yang keluarga suami saya buat, apa yang mereka bagi plan, apa yang orang lain buat, setiap sebiji sebiji itu adalah plan yang dibagi oleh network. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka beritahu. So memandangkan mereka hanya pengikut-pengikut. Saya tidak menyalahkan keluarga, mana-mana keluarga, walaupun dari rumah anak yatim, walaupun dari
keluarga pakcik saya, walaupun dari keluarga emak saya, walaupun keluarga ini adalah perintah arahan dari network itu. So mengikut kalau memandang semua orang mengikut arahan plan network ini, kita sudah tahulah orang besar, orang memang ni semua orang takut dengan kalau tidak buat mungkin ada masalah. So memandangkan ini so saya kerja dekat kedai pokong Sungai Buloh lagi 2-3 bulan pada suatu hari saya peminat durian saya beli sepinggan durian saya tidak tahu kerana pertama kali bekerja, tidak tahu semasa kerja tidak boleh makan durian, hanya sebiji so saya dimarahi di depan orang, so disuruh pulang ke rumah kerana bau. Mereka menyatakan sudah tertulis dalam pantang larang, arahan peraturan. So saya tanya dekat mana, tengok dalam bahasa Chinese, semua tulisan dekat bahasa Chinese. So saya pun ikutlah, saya balik saja. Pada satu hari datang seorang makcik dalam 60 tahun mendukung seorang bayi perempuan 6 hingga 8 bulan lah. So manager Cina saya mengarahkan saya untuk mentindik telinganya baby yang 6 bulan Melayu macam Melayu menindak saya, merayu, menangis, tidak mahu. Orang besar tak apalah, ini bayi, tak mahu kerana baru mula bekerja sebulan So saya diarahkan, kalau saya suruh you buat, you mesti buat, jangan nak membantah. So saya pun dengar ketakutan. Sini seorang kerana bayi, memang budak-budak sini seorang 1, 2, 3 kita tindik kita 1, 2, 3. Budak tu dah mengalihkan kepala, tengok dia punya tindik dah pergi atas So macam ni tu dah mulalah marah. Kita kan tidak tahu ini implan dalam chip ini boleh membangkitkan bayi. Kalau mereka mahu membuat sesuatu kesalahan ke arah kita, mereka boleh menggunakan implan dalam bayi itu untuk mengalihkan mukanya dan tindik salah. Itu selepas itu bukan saya yang menyibuk nak menindik saya, walaupun diarahkan, dimarah, saya tidak mahu tengok tu hanyalah bayi 6 hingga 8 bulan saya takut So diarahkan. Lepas tu keluarga bekas suami saya, anak saya setahun ke 2 tahun yang berada dengan saya, anak kedua, bawa ke kedai emas, tindik macam sama macam mana tindikan saya berlaku salah, dah pergi naik atas sampai makcik tu memarahi saya, tengok orang semua tengok saya, memalukan saya sampai saya menangis. Itulah mereka buat dengan anak saya. Dan setiap apa yang berlaku ke arah terhadap keluarga saya berlaku terdahulu ada pernah berlaku, tapi bukan dari salah saya, ada berlaku dekat sana, bukan kerana saya, itu kesalahan bukan saya yang punya, keperlakuan bodoh tu bukan saya yang lakukan. Siapa yang melakukan kita tidak tahu, itu akan berlaku. Mereka menyatakan saya yang buat perbuatan-perbuatan kesalahan sebegitu, so akan dibalas balik macam denda lah. So inilah mereka buat. So okey, pada ni bukan lama sangat saya ingat 2 tahun lepas, 2 hingga 3 tahun lepas saya dah menjadi penagih Okey, so sekarang you menyatakan saya tidak menderma kepada sesiapa, tidak membuat baik apa. Pergi tengok, cek saya punya account Maybank account pergi cek anda boleh tengok kalau 10 tahun lepas saya ada menderma membuat persetujuan sampai ada duit orang boleh potong lah sebulan RM30 untuk cancer patient. So saya menyatakan saya bukan selalu kerja, saya akan kehilangan kerja bila-bila masa pun. Seada itu you orang boleh potong untuk cancer patient. So saya memang sudah, bukan saya sendiri yang mempelajari untuk minum alkohol atau mempelajari dalam aktiviti drug penagihan So kalau anda dalam badan saya, anda lah yang
tak dipersalahkan kerana walaupun kita tak ada implan apa-apa dalam badan, boleh disalahkan ke atas diri kita. Walaupun mereka salahkan, kita boleh terima kerana kita yang tahu kehidupan dan muslihan, kesusahan yang kita hadapi sampai kita terjerumus dengan aktiviti yang salah. So memandangkan you dari kecil implan ni dah ada dekat badan, so sumpah siapa yang buat jahat ini dialah orangnya yang perlu disalahkan, bukan saya. Okey. Walaupun saya telah dipengaruhi dengan ini, saya setiap kali kerja saya akan menderma kepada COVID, kepada pesakit jantung, insu kanser, apapun lah. Saya tengok sebuah om dengan Chinese om, saya akan menderma. Buta om, saya akan menderma. Pergi Persatuan Orang India, saya tengok tak ada, saya pergi JB, saya menderma dekat sana. Itulah walaupun RM20, walaupun RM30, itulah kasta rendah yang kamu sampai hari ini yang membuat-buatkan kami atau semua kerja keras kami, semua emas, barang emas, semua kepunyaan kami kamu sudah merampas harta benda semua. Walau you mau ni rumah pun ambil lah, kita tak kisahlah. You mau ambil dari bekas suami saya ke, atau kerana tipu elak kamu sudah dikenali siapakah pencuri terandal yang memalsukan rumah-rumah dengan janda-janda atau ibu-ibu tunggal yang duduk bersendirian dengan anak. So dah tahu siapa perampas harta rumah orang lain. So memandangkan banyak orang dah tahu, orang atas pun dah tahu, orang yang bertanggungjawab dalam tugasan untuk mengendalikan tanggungjawab untuk menangkap seseorang pencuri. So kita memang sudah tahu ada. So dari hari yang saya datang, saya memang dibuli. Dari Masai nombor 12 Jalan Tasik 1, sana pun dihalau, sini pun dihalau, sampai saya dihalau dari rumah ini. Dulu tiada pembikinan shilling sekitar depan rumah. So ada dia punya fence saja. Tengok saya dihalau, saya buat, ambil besi sidai baju kerana saya baru berumur dalam 22 tahun, dalam awal 20 tahun. Tengok rumah sebelah jirannya, ada ipar Cikgu Sumitra, adalah dalam 25, memang bujang tak kahwin, tapi dalam 25-26 tahun. So kita merasa malu nak pergi luar menangis, walaupun kita bersembunyi dengan ni besi sidai kain pun dengan penuh kain. Mereka tengoklah yang perempuan sebelah jiran tu, dia tidur dekat sana so kita boleh dengar. Tengok suami saya keluar, ambil tarik rambut saya, pergi dekat luar, suruh saya duduk di luar gate. So saya ingat kenapa dia buat macam ni, kenapa dia marah sangat. Sedangkan baru kita faham dekat sana adanya lelaki, di mana adanya lelaki di situ saya mesti berada. So memandangkan mereka mengeja dan memandangkan mereka lebih berumur dari saya walaupun bujang, saya berasa malu. Saya buat apa? Berangis, berjalan kaki pergi rumah ujung, belakang rumah kosong, rumah ujung tu kosong. Belakang rumah ada tangga besi. Saya nangis sampai saya terlena tidur. Sampai ada lipas, ada tikus akan menggigit. Sedang saya nyenyak tidur dalam tangkisan. Baru saya bangun. So sekarang dah macam ni lah, kerana anak kembar 3 bulan saja saya mempelajari memandu kereta. So sampai itu saya akan berjalan kaki dengan membawa anak pertama saya dalam kereta sorong. So berjalan kaki yang pergi kedai-kedai depan untuk makan ke kedai Cina ke. So saya memang dah banyak rumah dikenali dari dulu masa permulaan saya datang, mana-mana rumah yang kosong. So setelah mereka telah menyedari ini semua saya sudah
menyedari rumah-rumah kosong ini diperbuat dengan sengaja, bankrupsikan, tanpa ada kerja, tanpa tak boleh bayar majikannya, menjual sampai ada sebuah rumah 3 owner, 4 owner, 5 owner. So setelah mereka tahu, mereka pusing balik kerana kedatangan saya, rumah-rumah yang sedia kala kosong itu berbanyak-banyak, terutama rumah Lord Ujung kosong itu terjadinya kerana implan saya lah orang yang perlu dipersalahkan, kerana kedatangan saya lah implan dalam diri saya membuat kekejaman-kekejaman ini. So anda harus tahu secepat mungkin tidak sesiapa pun boleh mempersalah saya kan, kerana saya kata anak ketiga mengandung 3 bulan saja saya pelajari kereta. Hari saya datang ke sini saya memang jalan kaki so saya selalu dialau saya pergi rumah-rumah kosong yang di Selesa, saya pergi dekat sana tidur. So jangan menyalahkan seseorang sekiranya anda sudah tahu, anda sudah terperangkap dengan kesalahan-kesalahan kamu. Ada suatu masa ketika dahulu memang masu saya Kajang Batu 10, Suntec City, Batu 10 anak masu saya, kakak lah, dikira kakak kerana suaminya adalah suami kepada seorang orang dari luar, perempuan dari luar. Perempuan itu dibunuh di hotel. Kedengaran cerita berita. Lepas tu suami yang isterinya dibunuh di hotel. So dia adalah pakcik kepada saya, adik lelaki kepada ibu saya. So dia mengahwini kakak saya. So selepas ada perselisihan, dia sudah mengantung diri di rumah papan Suntec City. So ada sekali ada terheboh-heboh ada datang cerita rumah kakak yang kakak masuk malung dan anak-anaknya duduk rumah papan masa tu dia bekerja dekat kilang kicap yang dulu saya bekerja dekat kilang kicap. Ada tertangkapnya berbaldi-baldi ketolan emas semua ketol emas. Saya walaupun saya ingin menyiasat nak menelefon, tapi saya tidak dapat menghubungi mereka atau mendapat tahu kebenaran. So apa yang saya dengar, saya nak menceritakan. Tapi walaupun saya tanya anak saya, keluarga saya, adik saya, adakah kakak dia adalah anak kakak kepada ibu saya. So memandangkan mencari-cari kebenaran, macam mana kakak boleh bersangkut dengan ketolan emas biar tu dengan dalam baldi. Kedengaran ini tak pasti. So tengok, mencari-cari kebenaran kita memang tak pasti. Tapi tengok Facebook Facebook anak dia, memang dia dah menjadi yang kaya. Kaya dah ada anak, dah ada kereta, dah ada apalah, dah jadi bukan macam dulu lah miskin. Dia dah menjadi macam seorang yang boleh dihormati dengan pakaian yang dan kehidupan yang boleh dikatakan sedang jadi kaya. So adakah ini benar? Siapakah perampas-perampas, pencuri-pencuri emas ini? Dan apakah kamu mahu? Kenapakah selalu keluarga kami dikorbankan? Memandangkan memang nyawa saya terancam, dibuatlah apa saja yang mahu. Saya sudah mengemis dengan kamu, melutut, menangis dengan kamu, merayu kepada kamu. So memandangkan kamu orang tidak mahu, akhirnya kamu mahu tergesa-gesa mengenakan saya dengan kes dada di Singapura, kes dada di Ipoh, Perak. So saya tahulah, saya tidak tahu apa kesalahan kamu. Adalah pencuri, orang yang buat ni you orang adalah seorang pencuri, penyamun, perompak dengan nama
So untuk menutupi kes-kes macam ni bekas keluarga saya, adik kandung saya, isteri dia, semua orang menyembelih mereka. So dengan tidak malu dengan tidak malu ataupun apa orang kata dengan menyedari yang apa yang diorang buat adalah jahat, dengan itu pun kamu orang yang tidak membuat salah ini dari kecil yang dipergunakan untuk kerja-kerja 4 kali 5 kali ganda, dijadikan amba abdi, semua untung saya diambil, sehingga kini saya memang EPF Sokso yang saya kerja dekat kedai Cina tidak dipotong. So sekarang saya tidak tahu adakah EPF yang masih dalam 6,000 7,000 tu masih dalam ada atau kamu dah kebas habis. Apakah sebegitu senang kamu boleh merembat semua yang berlaku adalah kerana dari apa yang kamu buat, apa yang kamu arahkan. Kamu adalah penyamun, perompak, memandangkan sudah tahu ketahui kebenaran, kamu cepat-cepat. Orang yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, tidak pernah dibagi hidup bahagia, tidak pernah dibagi sehari untuk dia bergembira dengan suami dengan so akhirnya tidakkah kamu berasa salah? Tidakkah kamu berasa salah tengok saya banyak tahu banyak tontonan saya ada tengok prawn video dengan artis-artis, dengan datin-datin, dengan artis-artis Melayu pun ada banyak orang menceritakan mereka pergi kerja dekat Singapura, bukan Singapura, sudah belilah pergi Singapura, sudah beli harta, rumah semua dekat sini tiba-tiba kehilangan kerja, tidak tahu sudah 1, 2, 3 tahun mereka sedang membayar ansuran rumah itu. So kerana 3 tahun tiba-tiba tiada kehilangan kerja, tidak dapat apa-apa kerja yang boleh menyelesaikan masalah pinjaman dan menjaga keluarga mereka. Mereka dengan tidak ada jalan lain, mereka membuat kerja jiglo, pelacur lelaki sampai sehari mereka boleh mendapatkan dekat ringgit Malaysia 3,000 lah, 2,000 lah. Saya ada pernah tengok dan mereka juga ada menunjukkan dalam membuat kerja macam tu ada artis-artis, pelakon-pelakon dari India pun mereka ada tunjuk fotograf. So saya tidak mahu memalukan siapa-siapa, memandangkan saya seorang yang baik. Apa yang mereka buat kita tidak boleh membalas balik. So tengok 2-3 tahun dah kerja dah untuk, bukan nak menerima kerja tu kerana gaji lumayan, kerana tidak ada peluang untuk membayar ansuran rumah yang sudah dibayar 3-4 tahun. So sampai anunya sudah bernana, dipotong dan belum kahwin dan anunya dipotong, dan sebelum kahwin dia kehilangan anunya. So banyak cerita yang saya dengar. Apakah ini yang kamu mahu? Dan salam sejahtera kepada Datin Datuk Anwar, Datuk yang dihormati Datuk Anwar, dan Datin Wan Aziza. Tidakkah kamu boleh tenung mata saya? Tidakkah kamu boleh tengok mata saya dan mengenali saya? Ada tak saya tak pernah datang depan Datuk dengan Datin depan mata, dengan mata berair, dengan masalah yang terseksa. Tidakkah saya berdiri depan Datin dan menangis untuk kebebasan dan mengembalikan kebebasan untuk kami dan membiarkan kami hidup sejahtera? So memandangkan 7-8 kali saya datang ke KL, semua tempat dihapuskan bukti So memang saya pergi Bukit Rahman 3 kali, saya tak bagi untuk tengok pegawai tapi saya ada duduk dekat kes pembulian kanak-kanak seorang wanita India dengan pegawai, wanita India dengan seorang staff
Melayu pakai tudung So depan kali ketiga ada seorang Cina berambut pendek, berpakaian baju kurung dengan menggunakan bendera Malaysia seluruh bendera Malaysia. So setiap kali saya pergi ke Bukit Aman, saya tidak dibenarkan masuk dengan alasan banyak alasan. Kali ketiga tengok ada kereta polis yang ada polis pergi duduk di restoran depan restoran Melayu depan dengan Bukit Aman. So mereka makan so tengok saya tidak dibenarkan kali ketiga, saya minta tolong daripada polis pegawai polis 2 orang Melayu sampai mereka okey kita okey duduk, saya bawa untuk jumpa pegawai tengok mereka naik kereta, tengok saya tak ada sedar, saya ikut belakang mereka, pecut, lepas tu berhenti, saya lari belakang kereta lagi, polis pecut, berhenti lagi. Kali ketiga saya pergi kenapa mereka buat sebegitu saya ikut belakang kereta nak buka kereta, mereka pecut sampai customer dekat restoran Melayu tu memperketawakan saya. Apa kesalahan saya sampai mereka nak buat saya sebegini Apa kesalahan saya? Dan siapakah pembelut pembelut perampas rumah, perampas harta, perampas dan menjadikan sebuah keluarga kerana mereka ayahnya dibunuh lah, keluarga dia dibunuh, dijadikan amba abdi Kalau you nak mahu saya menjadi amba abdi lagi, bunuh sajalah lebih baik berani kerana benar lah saya tidak mahu menjadi seorang pengecut yang duduk di belakang sesuatu kedudukan berstatus VVIP, status tinggi dan memeras ugut orang besar yang lain untuk mengambil kesalahan yang anda buat so tolong apa-apa yang you orang bagi 80% dah rosakkan rumah ini, dan setiap apa yang you orang rampas dari saya dari kecil hasil usaha kami bodoh ke? You orang tak malu ke? Tak malu ke rampas dari orang yang tidak mampu mendirikan sebuah rumah tangga, serba sederhana pun kita tidak mampu So sorry untuk menyebut ini anda mahu bunuh saya atau membuat sesuatu teruskan. Saya tidak akan takut dengan gertak-gertak yang kamu buat itu dan memberitahu rumah ini adalah milik saya. Saya tak mahu rumah ni. Memandangkan seorang isteri dari rumah anak yatim, seorang wanita dibawa dari rumah anak yatim yang berkurang menjadi menantu pertama dan umurnya lebih dari muda dari kesemua bekas suami punya saudara datang dekat sana, dibuli, dianiaya, difitnah, dibuat bermacam-macam sehingga semualah apa-apa 10, 20, 30 alasan yang kamu berikan kepada untuk penceraian adalah atas kesalahan saya. Okey, terima. Okey, sekarang kita semua kan dah tahu kan. Ini bukan dari kesalahan saya, memandangkan implan dalam badan bodoh, anak bodoh lah orang anak orang lain orang sanggup buat sebegini lepas tu dengan tidak orang ada tak memberitahu ibu bapa kamu orang sedang membuat kegiatan sebegini ada tak ibu bapa kamu menerima? Ada tak saudara-saudara perempuan anda tahu adik kakak? Bukan marah saya sebagai seorang dari keluarga kasta rendah yang bersusah payah, walaupun saya nak belajar, sambung belajar. Ibu saya kata, belajarkanlah adik kamu kerana dia kena jaga keluarga dan anak-anak kamu. Suami you akan dijaga sampai saya kerja. Saya dari kecil saya yang jaga untuk pelajaran, untuk college dia pun saya yang bayar. Sehingga dah belajar, dia dah larikan diri. Dikatakan suami akan menjaga saya. Manakah suami itu? Siapakah sokongan saya? Siapakah? So lebih baik kami lebih baik perempuan dari kasta rendah buat semua
boleh menjaga orang Melayu, boleh menjaga dan meminta derma dari Singapura lah. Itulah membuat India Muslim, budak India Muslim Nur Nisha untuk belajar membeli baju untuk mereka. Cindian budak-budak Cindian saya bagi beli beg lah, baju lah, kerana saya tengok baju-baju mereka koyak. So saya boleh mengambil simpanan sikit-sikit atau duit kutu RM20, RM15 dan saya boleh buat untuk orang yang tak berupaya, orang yang tak miskin untuk membeli pakaian kerana keluarga susah. Saya boleh jaga Kristian, saya boleh jaga orang India, saya boleh jaga sebuah keluarga dengan 2 anak kecil-kecil 4 bulan 4 tahun dengan suami isterinya. Walaupun saya tahu saya akan ditipu, bukan sekali 2 kali lah, dah 20 kali orang buat tak pernah saya penat kerana itu adalah tabiat yang diajar oleh kasta rendah kami orang India. Orang India kasta rendah, saya sebagai warga Malaysia tidak pernah diajar. Siapa datang pun, tengok yang last datang kawan saya bernama Vidya, 2 bulan dia duduk, walaupun saya tengok ada 2,000 lebih dalam bank dia, tidak pernah. Masa itu saya dapat BKM, saya pergi membeli KFC dengan pizza dan membeli barang untuk rumah. Tengok, setiap kali kita nak membayar bil elektrik ke bil air, kita tahu bila kedai yang DJ di depan akan tutup, kerana saya 20 tahun sudah biasa untuk membayar bil. Tengok, pada masa saya ada duit dekat tangan nak bayar bil elektrik, bil air, canggih mereka tutup tanpa membenarkan saya membayar bil elektrik, bil air, untuk menyatakan saya adalah seorang yang menggunakan duit dari kerajaan untuk kegunaan lain. So okey, apa tuduhan yang mereka buat. Sumpah saya memang seorang warga negara Malaysia kasta rendah, tidak berbala untuk menjalani kerana diorang setiap sudut apa yang saya buat, apa bisnes, apa kerja, diorang hantam. So memang tapi walaupun begitu saya sumpah atas Tuhan tidak pernah menggunakan dengan apa yang kamu merampas harta saya, emas saya, kereta saya, semua simpanan saya, emas saya dibagi bertalu-talu membayar duit kereta untuk orang lain, BGT 9300 bayar sambung bayar untuk 6 bulan 440 finance. Lepas tu berbagai-bagai jenis jamin dah lebih 15,000 3,000. Bukan saya keluarkan duit dah 10, 20 atau 500, 1,000. Saya setiap kali kena keluarkan 4,000, 3,000. Siapakah kamu sebalik menjadi pengecut kalau kita nak bawa orang ke depan untuk terus tanya dengan keadilan, kamu tak timbul dekat depan siapakah orang Seremban yang buat sebegini dan dengan boleh dikatakanlah setiap orang Kristian yang membuat saya, dan ada Kristian yang bercakap Cina ini mungkin ada sentuhan dengan agama-agama ini ada Kristian, mungkin ada sentuhan dari India cakap Cina. So apa yang orang buatlah. Dan Datin Wan Aziza dengan Datuk Anwar, saya mengharapkan kebebasan untuk semua orang, termasuk sekarang dinyatakan saya tidak pernah berhadapan dengan Datuk dan Datin. So ketika saya datang rumah terbuka Tun Mahathir 3 tahun 4 tahun lepas untuk memang Datuk tahu Datuk Anwar tahu mengenal saya. Pasangan Tun Mahathir memakai baju Melayu berwarna ungu. Saya tidak pasti apakah pakaian pasangan Datuk Anwar dengan Datin Wan Aziza, tapi saya memang kenal. Permulaan saya ada berjabat tangan dengan pasangan orang putih tinggi-tinggi yang berpakaian raya
berwarna kuning berkuning keemasan saya ada berjabat tangan dengan mereka so dengan mengikuti siapa-siapa yang kenal Jemaah Menteri lah, siapa-siapa menteri yang berdiri kat sana, saya melepasi Datin dan Dato'. Dekat Datin Wan Azizah, saya berhenti merenung kepada mata Datin Azizah dan menangis. Anda tahu tak, anda pasti akan menyedari apakah kesakitan dari tangisan mata saya. So saya mengharapkan pada hari itu, saya mengharapkan hari ini, lepas ini memang saya akan dibebaskan. So saya akan menjalani hidup yang baik. Selepas itu berlakulah banyak perkara-perkara yang lebih dahsyat. Saya akan menyatakan dalam video klip kedua, menyatakan hari itu Datin Wan Azizah ada memakai sarung tangan warna merah macam dipakai oleh Queen Elizabeth semasa dia berjabat tangan. So lepas ini ini pun anda mau menyembunyikan atau menyatakan saya tidak pernah berdepan dengan Datuk atau Datin. So dengan hormatnya saya minta maaf Datuk dan Datin. Ada banyak rahsia Datuk Anwar saya tahu sehingga kini sebagai hormat sebagai seorang pemimpin dan menteri saya tidak mengeluarkan apa-apa rahsia. Kalau saya keluarkan anda pun akan merasa ya memang benar apa yang dia cakap. So Datin sebagai seorang warga negara Malaysia dari kasta rendah yang menunggu-nunggu selama 40 tahun dan selama 5 generasi kami di Ragod, so menunggu-nunggu untuk pembebasan, tolong membuat sesuatu. So dan dengan hormatnya, kalau anda mau tahu apa saya buat dengan duit, tolong menyemak balik semua akaun bank saya. Ada tak kanser ada derma, ada tak insiden jantung saya ada derma, ada tak covid saya ada derma. Anda boleh memantau balik apakah yang kamu mau dalam diri saya, itulah keadaan hari ini. Kalau kamu lagi mau menyalahkan saya, dan saya banyak berharap kepada Datuk Syed Siddiq, dia saya selalu admire, very young, very handsome. He can do anything, anything possible for him. So dari sampai hari ini saya tengok dia ada apa-apa sedikit suara pun ke atas kami. So saya dengan harapan yang besar akan menunggu untuk keluarga Johor untuk mengambil tindakan. Datuk Datin Wan Azizah dengan Datuk Anwar akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kami yang terperangkap. Dan ya memang orang yang pertama kali kita kenal dari sekolah Melayu, Datuk Mahathir dan Tun Mahathir dengan Datin Wan Asma. Saya tengok sehari tak jumpa dengan Tun Mahathir dan Datin Siti Asma dah berpelukan bermesra dengan Datuk dengan Tun Mahathir. Saya tengok bukan berasa iri hati atau jealous atau memarahi kenapa kamu orang Datuk Datin boleh bermesra sebegini dalam umur ini, kenapa saya dipisahkan dari suami, dari keluarga dalam usia yang muda. Tak, saya pun ingin menjadi seperti keluarga Datin, bermesra, berkeluarga, duduk 3 turun temurun, 4 turun temurun, kita mau tengok cucu cicit kita. So tolong mengambil keputusan yang boleh membebaskan kami. Tolong, saya tidak menyalahkan sesiapa, memandangkan ada sesebuah kumpulan yang sedang menyimpan dan merampas semua emas menjadi ketulan. So ini semua kes-kes yang terlalu bahaya, terlalu dahsyat untuk saya mengeluarkan. Kalau saya nak mengeluarkan banyak rahsia yang boleh. So setakat ini saya berhentikan dekat sini. Kalau tiada apa-apa tindakan terhadap orang-orang India yang terperangkap, sehingga mafia-mafia dekat sini ada adik-beradik mereka pun membunuh diri walaupun mereka dalam mafia yang terkenal. So tolong membuat sesuatu tolong membuat sesuatu untuk kami yang terperangkap dan budak-budak remaja termasuklah orang Melayu, Cina, Indonesia, siapa-siapa pun lah. Tolong membuat sesuatu. Terima kasih. Saya akan sambung balik. Tiada tidak tahu bagaimana
untuk mengatasi masalah saya, memandangkan setiap apa yang saya buat adalah baik. Tidak pernah berlaku sesuatu yang mereka menyatakan saya menjadi ibu ayam lah, menyuruh budak perempuan untuk minum lah. Tidak pernah. Kalau anda hendak membuat sesuatu keputusan yang tetap, suruh mereka berdepan sama saya. Jangan menuduh seseorang dari belakang. Itu siapa pun boleh buat. Tengok saya adalah seorang yang tidak sepadan dengan tuduhan-tuduhan dengan orang yang saya lawan. Tidak sepadan. Memang tidak sepadan. Saya tak sepadan. So memandangkan perkara menjadi semakin rumit. Saya tidak mau mendiam diri selepas apa yang berlaku. Seorang ibu saya dari kecil, memang ibu saya disentuh kecil-kecil. Dia bila kecil-kecil tidak dibagi belajar masak, tidak bagi belajar untuk membuat kerja rumah, tidak menjadi kakak-kakak dia tidak membagi dia untuk mempelajari kerja-kerja perempuan. So tengok saya pun dibiarkan sebegitu, tidak diajar masak, tidak mau pelajari untuk menjahit, tidak mau bagi saya pelajar untuk make up. Saya memang interest dengan make up dan bridal. So okey lah, saya disentuh 4 tahun. Okey, sekarang sudah dah tak boleh. Dah lah. Saya pergi ke Bukit Daman, mereka menyatakan hanya dicabulkan, tidak dirogolkan. Okey, so kita sudah faham, hanya dicabul, bukan dirogol. Kalaulah ini saya adalah seorang dari Islam ke dari Kristian ke, adakah jawapan ini yang akan dibagi seorang so sebagai seorang ibu, walau siapa-siapa pun anda, walaupun anda datin, walaupun anda pengemis, walaupun anda pelacur, anak sendiri mereka tidak mau menjadikan menjadi sebagai turun-temurun ibu nenek mereka. Setahu tengok anak saya 4 tahun mereka boleh dicabul sampai anak berjalan kangkang berdarah. Kembar 2 hari tak boleh bangun, tak boleh jalan. Adakah ini patut berlaku untuk saya? Dan inikah anda menyembunyikan sebalik? Tidakkah kita berasa malu kalau lain negara mendapat tahu kegiatan sebegini tidak dianggap serius dan dibiarkan sebegini? Sampai sekarang ada dari satu Jamaluddin Hasan, dia ada membuat pengajuran untuk cabutan bertuah, suruh membeli barang berharga RM200 ada cabutan untuk mendapat loteri. So kenapa? Sudah saya kerja, orang ambil. Saya kerja, orang ambil. Bukan saya kerja, saya dipaksa kerja, 4 orang kerja. Buat OT RM60 kerja, RM30 bayar. Duit OT tak bayar, duit gaji bersih pun tak bayar. Kenapa? Kenapa? Orang duduk dekat Petronas pun orang kita, dia duduk meminta sedekah. Saya bagi duit untuk dia, pergi beli tisu, pen semua. Saya kata minum itu, kerana saya seorang dah jadi pemabuk alkoholik. So saya kata jadi pemabuk tu, minum tu kerana saya minum, saya tidak menyalahkan kamu lah. Kerana orang cakap sama saya pun saya tak nak terima. So memandangkan anak pakcik tiada suami dengan anak-anak kecil dengan susah, juallah ini. Tengok apa yang you nak, you ambil. Apa yang boleh ditolongi untuk anaknya, anak perempuan yang janda tu, tolonglah, saya bagi duit. Itulah orang yang sudah dipengaruh dengan alkohol, sudah dipengaruh dengan aktiviti salah undang-undang. Ini untuk menutup, menyembunyikan kesalahan anda dengan mesalahkan saya untuk menangkap saya, membagi merangkup dalam penjara. So untuk apa dari pihak lawan, ingat, kalau dah bagi belajar macam ni, apa-apa tindakan, apa-apa keadilan dia minta pun, orang akan beritahu dia adalah seorang pemabuk dan menjadi penagih. So anda ingat dari arah anda saja, dari ikut arah anda. Tapi
tengok apa yang saya buat, kalau minum ke, kalau buat sesuatu, dah tahu setiap langkah yang saya ambil mengeluarkan dan membuat rakaman video kebenaran anda. Hari ni memang anda akan membuat, ayo duit dibagi oleh anaknya 50, dibeli arak, ayo duit yang dibagi oleh sesiapa dibuat sebegini. Kenapa anda tidak ingat tak sebelum ini, sebelum anda mempelajarikan saya alkohol dengan penagihan dada, ini bukan kesalahan saya cari sendiri. Yang memandangkan semua orang sudah tahu dalam badan ada sesuatu implan. So ini memang bukan kesalahan saya. Apa yang kamu mau, kamu dah buat. Dan memandangkan ini adalah untuk menutup jalan-jalan jenayah kamu, kejam kamu, apa yang kamu sedang buat. Untuk menutup, tengok perkara ini dah dipusing balik, menjadikan dengan kebenaran dari arah saya dikeluarkan di dalam rakaman video klip. So sekarang kamu menggertak, melarang, menakutkan dan berbagai-bagai jenis lah cara anda memasuki untuk melarang saya membuat rakaman ini. So inilah tuan, anda mengingat sesuatu, ia akan dibalas dengan cara lain. Memandangkan saya seorang yatim piatu dari kasta rendah dan tidak mempunyai apa-apa background, semua ahli keluarga saya, dan semua ahli keluarga saya menentang dan memfitnah saya. Dan ya, anda sebagai kerajaan, mereka mesti mengikut arahan kamu, bekas suami adik saya. Tengok mereka, keluarga adik, isteri kat keluarga adik, isteri kepada adik saya, mereka adalah dari keluarga doktor, keluarga polis, dan bekas suami saya ada bekas UTM, pelajar UTM, ada Indah Water, ada dekat media-media radio, media-media dekat radio, stesen radio, ada dekat stesen TV, ada dekat polis, ada dekat doktor. So memandangkan mereka dalam secara mana pun mereka ada dalam pekerjaan yang penting. So ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Terima kasih.